Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 November bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur, dan tajuk utama malam ini: Empat doktor syahid angkara serangan Zionis ke atas hospital. Juga sejauh mana gencatan sementara 4 hari berjaya. Laporan terbaru oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang dikeluarkan hari ini mengesahkan bahawa serangan Zionis Israel ke atas beberapa hospital telah mengorbankan sekurang-kurangnya 4 doktor. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB melaporkan selain 4 doktor yang syahid, ramai pesakit turut cedera apabila Hospital Al-Auda di utara Gaza diserang semalam. 2 daripada yang maut adalah daripada organisasi Doctors Without Borders. Dalam insiden berasingan pula, Dima Al-Haj, seorang kaki tangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, juga terbunuh di samping bayinya yang berusia 6 bulan, suami dan 2 abangnya, selepas tentera rejim mengebom kediaman keluarga itu di Gaza City. WHO kini melaporkan sejumlah 178 serangan dilakukan ke atas pusat kesihatan di Gaza yang meragut nyawa 22 petugas perubatan dan mencederakan 48 yang lain. Usaha Qatar dan Mesir yang berperanan sebagai perantara bagi menguatkuasakan gencatan sementara di Gaza berhasil apabila ia dipersetujui kedua-dua pihak awal pagi tadi waktu Palestin. Selain mengangkat senjata 4 hari yang dijadual bermula Khamis ini, pembebasan tahanan oleh kedua-dua pihak juga dijangka mengambil tempat. Memetik Al Jazeera, gencatan senjata tersebut turut disahkan Hamas. Pentadbir Gaza itu turut memaklumkan sejumlah 150 wanita Palestin dan kanak-kanak yang selama ini ditahan di penjara negara haram Israel akan dibebaskan sebagai sebahagian syarat persetujuan tersebut. Malah angka itu akan bertambah kepada 300 orang jika pembebasan tahanan Israel oleh Hamas diteruskan lagi. Manakala itu, 50 tawanan di Gaza, terutama penduduk negara haram Israel dan beberapa individu yang memiliki kerakyatan lain juga akan dibebaskan oleh Hamas. Turut dipersetujui sepanjang gencatan senjata tidak akan ada pesawat perang terbang di ruang udara Gaza selama 6 jam. Manakala 4 truk membawa bahan api petrol, 2 truk membawa gas dan 200 truk bantuan keperluan asas kemanusiaan akan dibenar masuk ke Gaza setiap hari. Di wilayah haram Israel, dilaporkan 6 hospital bersedia menerima tawanan yang dibebaskan Hamas untuk pemeriksaan lanjut. Sementara itu, sumber daripada Adamir, Pusat Pengajian Tahanan Palestin, melaporkan lebih 3,000 tahanan Palestin diberkas sejak 7 Oktober tahun ini. Ia termasuk 145 kanak-kanak, 95 wanita dan 37 petugas media. Manakala lebih 5,200 warga Palestin ditahan di penjara negara haram itu sebelum 7 Oktober. Lebih 2,200 tahanan pentadbiran diberkas tanpa bicara atau tidak didakwa. Sementara itu, pemimpin negara haram Benjamin Netanyahu masih dengan niat kejinya menyatakan bahawa biarpun ada kesepakatan dalam gencatan sementara, namun perang di Gaza tetap akan diteruskan sehingga Hamas dilenyapkan. Jelas Netanyahu, selagi matlamat perang belum tercapai, selagi itu serangan ke atas Gaza diteruskan.
Ketika ini, kekejaman turut berlaku di tebing barat, antaranya di Hebron, kamp pelarian Dei Sheikh dan Tulkarem. Netanyahu dalam pada itu mengakui keputusan untuk bersetuju dengan gencatan senjata adalah sukar. עכשיו לפנינו הערב החלטה קשה, אבל היא ההחלטה הנכונה. כל גורמי הביטחון תומכים בה באופן מלא. Kami turut mendapatkan ulasan Eksekutif Penyelidikan dan Advokasi Cinta Gaza Malaysia Haikal Zulkifli berhubung gencatan sementara yang dijangka berkuat kuasa Khamis ini. Jelas Haikal, banyak negara berharap supaya gencatan itu mencetus impak kepada penyelesaian yang lebih besar, terutamanya menghentikan perang dan tidak dicabuli oleh Zionis Israel. Apa yang telah dilakukan antara Israel dan Hamas ni adalah bukan gencatan senjata seperti yang mana kita impikan, tetapi ia adalah satu humanitarian pause, di mana humanitarian pause ni dia ada satu tempoh, di mana tempoh yang sangat singkat. Seperti mana yang kita tahu, humanitarian pause kali ini diberikan selama 4 hari dan mungkin 5 hari, tetapi bergantung kepada keadaan. Dan kita tengok bahawa selepas daripada humanitarian pause ni akan berlaku lagi peperangan yang berlanjutan di antara pejuang mujahidin dan juga Israel. Dan kalau kita tengok ketika ini, Benjamin Netanyahu telah menyatakan bahawa mereka tidak akan berhenti untuk berperang dengan pejuang mujahidin selagi pejuang mujahidin tidak dihapuskan di atas bumi Gaza, kerana mereka menganggap bahawa pejuang mujahidin inilah yang mencetuskan segala konflik yang telah berlaku kepada Israel daripada tahun 2008 sehinggalah kini. Dan ini adalah impian dan janji dan kenyataan yang telah diucapkan sendiri oleh Benjamin Netanyahu selaku pemimpin tertinggi di dalam rejim Zionis dan juga Israel pada ketika ini. Jelas Haikal, apa yang diharapkan ketika ini adalah gencatan ketenteraan supaya tiada pembunuhan mahupun kekejaman dibuat ke atas orang awam secara total. Haikal bagaimanapun tidak menolak kemungkinan gencatan sementara ini dikhianati berikutan sikap Zionis yang gemar mungkir janji. Apabila berlaku humanitarian pause ni, pastinya akan ada serangan-serangan kecil yang cuba untuk intimidate ataupun cuba untuk, macam orang cakap, jentik pejuang-pejuang mujahidin yang berada di Gaza ketika ini untuk menyerang. Dan apabila pejuang-pejuang mujahidin hari menyerang kembali mereka ketika mana dalam tempoh humanitarian pause, maka mereka akan menggunakan situasi itu untuk menunjukkan bahawa pejuang mujahidin lah yang melanggar humanitarian pause ni, dan mereka boleh bertindak sewenang-wenangnya kepada pejuang mujahidin dan juga rakyat Palestin yang berada di Gaza dengan membunuh mereka, menzalimi mereka, menindakkan hak-hak yang sepatutnya mereka dapat. Dan kita harapkan bahawa ini tidak akan berlaku, dan sepanjang ceasefire ataupun humanitarian pause ini berlaku, kita harapkan ia berlaku dengan aman dan juga damai. Dan kita harapkan juga bantuan-bantuan yang sepatutnya diberikan kepada mereka yang telah cedera dan juga kepada mereka yang telah hilang tempat tinggal diberikan hak mereka sepatut dan juga sepenuhnya, insya-Allah. Ketika usaha bertumpu ke arah merealisasikan gencatan sementara di Gaza, media tempatan melaporkan wujud arahan supaya hospital yang dibiayai Indonesia dikosongkan serta-merta. Pihak pentadbiran hospital berkenaan dilapor menerima mesej melalui WhatsApp yang dikatakan mengarahkan pengosongan segera kemudahan kesihatan itu. Agensi berita Wafa turut melaporkan perkara ini. Menurut Wafa, mesej melalui WhatsApp itu mencetus suasana panik dalam kalangan petugas kesihatan, pesakit dan mereka yang mencari perlindungan di hospital berkenaan. Bimbang perkara yang terjadi di Hospital Al-Shifa berulang di hospital berkenaan. Sejak beberapa hari lalu, sekurang-kurangnya 12 terbunuh selepas Zionis Israel menyerang hospital berkenaan. Kemarin sekurang-kurangnya 100 orang cedera manakala sebahagian pesakit dipindahkan ke kompleks perubatan Nasir di Khan Yunis. Setakat berita ini ditulis, Hospital Indonesia kini dikelilingi beberapa kereta kebal penceroboh. Masih ada harapan untuk mengheret Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC
meskipun peratusannya tidak seberapa. Menurut fellow Kanan Nusantara Azmi Hassan, biarpun sudah ada aduan rasmi berhubung kekejaman yang dilakukan oleh Israel ke atas penduduk Gaza, namun sehingga kini ICC masih dilihat seolah-olah membisu dan tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. Jelasnya, sehingga kini terdapat 5 negara anggota Statut Rom Mahkamah Jenayah Antarabangsa telah pun membuat aduan rasmi dan melayakkan ICC menyiasat kekejaman berkenaan, tetapi masih menanti tindakan. Palestin sendiri yang merupakan negara anggota juga telah membuat aduan pada 2015, namun ia tidak berhasil. Tambah Azmi, situasi ini menggambarkan ICC berat sebelah kerana berbanding kes perang Rusia-Ukraine, ICC hanya mengambil masa sekurang-kurangnya 3 minggu untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap Presiden Vladimir Putin. 2015 sehingga hari ini, 8 tahun, masih tiada perbicaraan mengenai ahli mereka, iaitu Palestin, yang juga menjadi mangsa. Jadi kita lihat bagaimana berat sebelahnya ataupun antara 2 darjat Mahkamah Jenayah ini bila mereka menyiasat tentang Presiden Rusia Putin 3 minggu saja keluar waran tangkap. Itu pun dikatakan hanya jenayah memindahkan kanak-kanak Ukraine ke Rusia. Itu saja. Belum masuk pemberisan etnik, belum masuk genosid lagi. Tapi di Gaza itu adalah begitu jelas. Azmi bagaimanapun optimis, aduan yang dikemukakan 5 negara berkenaan adalah berlandaskan alasan kukuh, iaitu faktor genosid atau pembunuhan beramai-ramai. Aduan tersebut katanya boleh menjadi pemberat agar siasatan dapat dilakukan segera sekaligus mengheret si kitol itu ke muka pengadilan. Jikalau nak dibandingkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa dengan Majlis Keselamatan, saya masih menaruh harapan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk membuat sesuatu. Ya, Palestin telah membuat aduan 2015. Mungkin aduan itu dikatakan hanya tak berat sangat kerana penjajahan saja, penjajahan Israel. Tapi kali ini aduan 5 negara dan NGO Palestin adalah mengenai genosid, pembunuhan. Bukan saja penduduk Gaza, tapi lebih spesifik kanak-kanak. Sebelum ini, 5 negara termasuk Afrika Selatan, Bolivia, Comoros, Djibouti serta Bangladesh sepakat menggesa siasatan dibuat ICC terhadap perang Israel-Palestin yang telah menyebabkan ribuan nyawa terkorban. Sementara itu, lagi tamparan hebat buat Zionis Israel apabila Parlimen Afrika Selatan mengundi untuk menyokong penutupan kedutaan Israel di Pretoria selain menggantung hubungan diplomatiknya dengan penjajah. Agensi Berita Palestin WAFA melaporkan sebanyak 248 undi menyokong usul berkenaan manakala 91 menentang. Bagaimanapun, keputusan pelaksanaan itu bergantung kepada kerajaan pimpinan Presiden Cyril Ramaphosa. 6 November lepas, Afrika Selatan memanggil pulang semua diplomatnya yang berada di Tel Aviv susulan serangan menggila entiti haram Israel ke atas Gaza. Afrika Selatan turut mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa di The Hague untuk menyiasat jenayah perang yang dilakukan Israel. Presiden Ramaphosa berkata negaranya bersama negara lain di seluruh dunia merujuk tindakan Israel kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa kerana percaya jenayah perang sedang dilakukan di Gaza dan mahkamah perlu menyiasatnya. Dalam mesyuarat Ketua Negara Blok BRICS semalam, Ramaphosa berkata tindakan Israel menyekat keperluan asas kepada penduduk Gaza adalah berniat jahat dan untuk tujuan genosid. The collective punishment of Palestinian civilians through the unlawful use of force by Israel is a war crime. The deliberate denial of medicine, fuel, food and water to the residents of Gaza is tantamount to genocide. Selepas ini, bilangan mangsa banjir di Terengganu berkurangan.
Banjir di Terengganu yang masuk hari ketiga semakin pulih dengan jumlah mangsa yang terjejas sedikit berkurangan berbanding lebih 5,000 mangsa sebelum ini. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Terengganu, Muhammad Rosman Abdullah, sebanyak 32 pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka setakat petang tadi. Rosman berkata ia melibatkan 5 daerah iaitu di Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang, Besut dan Dungun. Setakat 2 petang tadi, jumlah keseluruhan mangsa adalah seramai lebih 4,400 orang. Katanya siang tadi cuaca sedikit hujan dan mendung di beberapa kawasan namun ia tidak selebat malam semalam. Untuk setakat ni, kalau nak katakan trend mangsa berpindah di pusat pemindahan tu masih mendata lah. Semalam kita dah laksanakan operasi menyelamat, hari ni semakin kurang lah. Dan keadaan semakin pulih lah. Boleh saya katakan sekarang ni keadaan semakin pulih lah. Sementara itu, menurut salah seorang mangsa banjir, Rohani Omar, 60 tahun, dia telah berpindah ke PPS, Sekolah Kebangsaan Atas Tol, Kuala Terengganu sejak Isnin lalu. Katanya air membanjiri rumahnya di Kampung Bukit berpunca daripada limpahan air paya yang dipenuhi hujan sebelum melalui longkang kecil. Barang-barang ada sempat akak lah. Lepas tu kemarin tu dah air naik lagi. Jadi peti tu tergelang lah. Peti tergelang, mari tergelang. Tak ada nak akak dah. 6 biji batu bepang dah. Akak tu. Tapi melebihi lagi juga. Jadi tahun ni melebihi daripada biasa. Tahun lepas rasanya teruk dah. Tapi tahun ni teruk lagi. Rohani berharap ada pihak berkuasa dapat membantu mengatasi masalah banjir yang berlaku dengan membina longkang lebih besar bagi mengelak limpahan air ke kampungnya. Seorang lagi mangsa banjir, Farah Najwa Muhammad Noor, 38 tahun berkata, air naik ke dalam rumahnya secara mendadak sehingga 1 meter. Pagi subuh kemarin tu buka pintu tu separuh pagar momok. Kira kalau ikutkan sebelum ni kalau rendah tu boleh lalu ke, tapi bila abang lalu tu parah pinggang abang. Jadi maknanya dalam masa yang sama kalau kita ngarung air tu memang laju. Jadi bila nak kita kena bagi pindah sini kot . Katanya sebelum ini rumahnya tidak dinaiki air sedalam itu dan menyifatkan banjir kali ini lebih teruk berbanding tahun lepas. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang situasi banjir di Terengganu, kami dapatkan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman secara live di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Berita Al-Hijrah. Jadi saya nak teruskan bertanya kepada Tuan lah tentang bagaimana gambaran keadaan cuaca di Terengganu setakat ini. Adakah hujan sepanjang hari dan apakah di manakah lokasi yang paling terjejas teruk setakat ini? Okey, terima kasih Azizah. Okey, setakat jam 8 malam ni 5 daerah masih terkesan dengan bencana banjir lah. Tapi kalau kita ikutkan keadaan banjir di negeri Terengganu semakin terkawal lah. Setakat jam 8 malam tadi sebanyak 29 pusat pemindahan masih dibuka menempatkan seramai 1,007 orang ketua keluarga dan 3,751 mangsa. Jadi kalau kita tengok keadaan cuaca di negeri Terengganu untuk hari ini memang masih hujan tetapi tidaklah selebat hari sebelum ni lah dan keadaan masih terkawal. Kalau ikut Jabatan Meteorologi, amaran hujan lebat yang dikeluarkan untuk negeri Terengganu akan berakhir pada 24 hari bulan November nantilah. Jadi nasihat saya kepada penduduk-penduduk yang berada di kawasan anda, sentiasa alert lah dengan arahan dan situasi semasa di kawasan anda. Baik Tuan, sebahagian daripada penduduk sekitar Kuala Terengganu menyifatkan banjir kali ini amat buruk berbanding sebelumnya. Jadi mengapa agaknya mereka menyifatkan sedemikian? Okey, kalau ikut banjir ni bermula pada 20 hari bulan lepas yang mana keadaan hujan yang turun terlampau lebat di mana setengah kawasan melebihi 200 mm pada satu masa lah pada hari tersebut. Jadi jumlah hujan yang turun terlalu lebat itu telah mengakibatkan banjir lah. Air sungai untuk sungai-sungai utama di negeri Terengganu masih berada di paras biasa lagi sekarang ni. Baik. Jadi dari sudut bantuan kemanusiaan dan keperluan asas pula, bagaimana agaknya pihak berkuasa memastikan tiada yang tercicir ya dalam menerima bantuan?
Okey, alhamdulillah setakat ni agensi-agensi di negeri Terengganu bekerjasamalah memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir, dan kita mewajibkan setiap mangsa yang terkesan banjir ini berpindah ke pusat pemindahan untuk memudahkan kita menyelaras bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. So kepada mangsa-mangsa banjir yang terjejas banjir ini perlu mendaftar di pusat pemindahan bagi memudahkan agensi-agensi menyalurkan bantuan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Lieutenant Colonel Muhammad Rosman di atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melantik 143 pemborong utama DDW dan peruncit DDR terpilih di setiap daerah bagi memastikan bekalan barang keperluan asas mencukupi ketika banjir. Sebelum ini, pihak KPDN melantik 105 premis sahaja sebelum menambah 38 lagi premis sebagai persediaan untuk tempoh 5 bulan bagi langkah siap siaga menghadapi monsun timur laut MTL. Pengalaman daripada tahun-tahun lepas itu, kita buat persediaan awal dengan melantik. Untuk tahun ini kita lantik 143 pembegal-pembegal stok mini yang kita beri kuota tambahan 30% untuk tambah stok dia, untuk standby banjir. Maknanya kalau berlaku banjir besar, akan terputus perhubungan kepada negeri-negeri lain, sekurang-kurangnya kita masih ada bekalan tambahan 30% untuk semualah untuk rakyat Kelantan, insya-Allah. Sebanyak 26 barangan keperluan asas disenaraikan untuk tambahan stok bekalan banjir di semua premis yang dilantik. Antaranya gula, minyak masak, tepung gandum, telur, beras, ayam, bawang, diesel serta petrol. KPDN turut mengambil kira pengalaman kejadian banjir besar pada 2014 apabila bekalan makanan tiada kerana terputus hubungan dan pihaknya terpaksa mendapatkannya menerusi laluan udara. Mengulas lanjut, beliau turut memberi jaminan bahawa tidak akan berlaku isu menyorok barangan keperluan asas dalam kalangan peruncit atau pemborong sepanjang musim banjir kerana pihaknya akan sentiasa turun padang memantau secara berkala. 127 pegawai penguatkuasa juga ditugaskan untuk menjalankan pemantauan dari semasa ke semasa. Kematian bayi perempuan, pengasuh mengaku tidak bersalah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seorang pengasuh mengaku tidak bersalah mengabai hingga membawa kepada kematian bayi perempuan yang dikenali sebagai Kasih Aulia 2 bulan 26 hari di sebuah taska bulan lalu. Mengikut pertuduhan, warga negara Indonesia itu, Mulyati Kalim, 51 tahun, meninggalkan mangsa tanpa pengawasan sehingga membawa kepada kematian. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah taska di Jalan Cecawi, Kota Damansara 9.40 pagi 10 Oktober lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum di bawah seksyen yang sama. Jika sabit kesalahan, didenda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan 2 penjamin tempatan. Kes akan disebut 21 Disember depan. Produk tempatan selera antarabangsa. Aiskrim yogurt hasil air tangan usahawan Lembaga Kemajuan Kedah KEDA antara manisan istimewa diketengahkan dalam Karnival Usahawan Desa KUD 2023 yang bermula hari ini sehingga Ahad di Anjung Floria, Putrajaya. Produk di bawah jenama Donna Frozen Yogurt yang mula diperkenalkan lebih setahun yang lalu menerima sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat, malah turut digemari pengguna negeri lain. Pengurus Pembangunan Usahawan KEDA, Muhammad Arif Muhammad Rozi berkata, Donna Frozen Yogurt yang diusahakan peniaga dari Kedah itu berjaya meraih jualan hampir RM1.5 juta sejak dipasarkan September tahun lalu. KEDA turut menyumbang kepada keberhasilan konsep jenama itu dengan memperuntukkan RM200,000. Ada banyak permintaan untuk bawa depa ni mai ke sini dan kementerian, khususnya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
minta kita special request bawa daripada MAI ke sini sebab mereka ni belum ada franchise lagi, baru dalam setahun lebih dari segi dari pasaran dan ke depan akan buka franchise lagi lah. Cumanya untuk kali ini siapa-siapa yang dekat boleh mai dan rasa sendirilah keistimewaan produk ni dia sebab dia memang lain daripada lain. Pihaknya menyasarkan membuka 10 cawangan di negeri selatan tahun depan selain berhasrat untuk memperluaskan lagi pasaran ke luar negara. Kedah menyasarkan jualan RM250,000 daripada usahawannya sepanjang tempoh KUD berlangsung. Selain yogurt aiskrim, cendawan sisir turut menghasilkan pulangan yang lumayan pada usahawan. Cendawan berkenaan yang biasanya tumbuh pada pokok-pokok getah reput dan mati selalunya dipetik untuk dijadikan bahan dalam masakan, namun tanaman tersebut kini dikomersialkan mampu memberikan pilihan kepada pengguna yang gemar masakan berasaskan cendawan sisir. Keunikan cendawan sisir ni kalau dulu-dulu kita makan, orang dulu-dulu masak kutip daripada pokok getah. Pokok getah yang beracun semua. Jadi yang ni kami buat khas organik untuk pembelian secara online, secara offline pun ada juga. Karnival selama 5 hari yang bermula hari ini disertai kira-kira 800 usahawan luar bandar yang telah mendapat bimbingan kementerian dan agensi terlibat dalam usaha meningkatkan produktiviti perniagaan usahawan, menampilkan pelbagai kategori produk yang bukan sahaja makanan dan minuman, malah kraft tangan, fashion dan mini showcase perkampungan orang asli. Turut diadakan aktiviti dan pameran, antaranya melibatkan program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar, skim pembiayaan ekonomi desa dan program pendigitalan usahawan bersama rakan strategik seperti Shopee dan Boost. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK terima anugerah khas Zakat Peringkat Kebangsaan 2023. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Datuk Zakaria Osman, anugerah tersebut menyuntik semangat organisasi tersebut yang telah beroperasi hampir 3 dekad itu untuk terus ke hadapan dalam menguruskan zakat. Dia menyuntik semangat kepada agensi-agensi supaya menitik beratkan tentang aspek tata kelola dan pengurusan yang terbaik yang perlu dipertingkatkan daripada masa ke semasa. Saya sebut dalam konteks agihan zakat sebagai contoh. Perlu kita kembangkan dalam bentuk semasa. Yang kedua dalam konteks agihan zakat perlu lebih berimpak. Jadi kesemua ini cuba ditengah dan diselaraskan oleh Johor. Sementara itu, penerima anugerah kategori syarikat berkaitan kerajaan iaitu Lembaga Air Perak berharap lebih ramai pihak dapat dibantu masa hadapan. Kita akan teruslah berusaha saya mana yang boleh supaya kita dapat terus menyumbang kepada especially kepada golongan asnaf dan sebagainya kan, dan mereka yang memerlukan bantuan selain daripada sumbangan kita yang lain-lain melalui isu yang berkaitan dengan sumbangan-sumbangan korporat yang selalu kita bantu jugalah ya. So zakat ni is one of kita punya belanjawan tahunan kita sediakan untuk membantu masyarakat di negeri Perak. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji Jauhari, Datuk Selamat Paigo, anugerah zakat ini diadakan bagi mengiktiraf institusi zakat dalam negara. Kita nak sebagai penglibatan setiap negeri. Kita nak tonjolkan supaya mereka ini akan ditonjolkan dan supaya dapat dilihat oleh masyarakat di luar sana lah tentang peranan yang dimainkan oleh Majlis Agama dan kejayaan-kejayaan yang telah ditonjolkan supaya boleh memberi galakan kepada semua masyarakat. Anugerah Zakat Kebangsaan 2023 mempunyai 6 kategori iaitu Ikon Asnaf Akademik, Ikon Asnaf Usahawan, Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam Berhad, Syarikat Berkaitan Kerajaan dan Anugerah Khas. Laporan itu mengakhiri berita Al Hijrah malam ini. Saya Aziz Arifin dan Jurubahasa Isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.